بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya alhamdulillah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah ini akan lebih lagi menambahkan rezeki diberikan kepada kita, dan juga akan menjadikan kita ini seorang hamba yang bertakwa dan juga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sidang jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan ini marilah kita sama-sama berniat iktikaf di rumah Allah ini. Mudah-mudahan duduk kita ataupun diam kita ataupun baring kita ataupun tidur kita ini sentiasa diberikan pahala selagi mana kita berada dalam keadaan berwudu. Dan mudah-mudahan juga apa yang kita dengar melalui majlis-majlis ini mudah kita mencepat masuk dan juga cepat ingat. Cepat masuk kemudian cepat berani keluar, cepat masuk nampak keluar, insyaAllah. Kemudian insyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pembacaan tentang solat daripada kitab Muniyatul Musalli, idaman orang-orang yang solat, yang mana ditulis dan dikarang oleh Syekh Abdullah bin Dawud Al-Fattani rahimahullah, yang mana untuk itu bila kita sama-sama membuka memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan juga kepada penulis kitab ini dan juga kepada bahawa kita mereka yang lain bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim InsyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang ini berada dalam bab kesempurnaan solat, yang mana kesempurnaan solat ini ada 12 perkara yang menyempurnakan solat. Yang mana yang pertama, sebelum solat kita mestilah ada ilmu tentang solat. Sedikit flashback tentang ilmu. Mestilah ada ilmu tentang solat. Kemudian nak solat mestilah berwudu. Kalau tidak berwudu, solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya, pakaian kita mestilah menutup aurat, bersih, suci. Dan kemudiannya yang keempat, memelihara waktu. Dan kemudiannya yang kelima, menghadap kiblat. Kalau kita solat maka ada ilmu tentang solat, pakai pakaian bersih, ada wudu, masih lagi dalam waktu tapi kita tak menghadap kiblat, solat kita juga telah terbatal. Maknanya kita tahu kiblat itu kat mana, tapi kita sengaja tak nak ikut kiblat, maknanya solat itu terbatal kerana kita tak tahu. Contohnya musafir duduk di padang pasir, mana kita pun tak tahu. Jadi ambil buat ijtihad sendiri. Kiblat ini ikut berada, letak badan kayu atas badan tu, tengok cahaya matahari sebelah mana, buat ijtihad sendiri.
itu dimaafkan. Kita sambung lagi pada hari ini tentang permulaan solat yang sempurna, iaitu yang pertamanya ialah niat. Yang mana sempurnanya niat ini dengan 3 perkara, iaitu yang pertamanya bahawasanya engkau ketahui apa solat yang engkau dirikan. Maknanya hati kita menghadirkan kita nak solat apa, solat fardu apa, zuhur, subuh ataupun sunat apa dan seterusnya. Dan keduanya bahawasanya engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri antara hadapan Tuhanmu dan ia melihat akan engkau, maka engkau berdiri dengan hebat dan sakinah ataupun tenang. Ini juga nak menghadirkan khusyuk, yang mana kadang payah bagi kita nak hadirkan khusyuk, yang mana kita biasanya sebut oleh ulama, lihatlah ataupun berdirilah, solatlah seperti mana kamu rasa bahawa depan kamu itu ada Allah. Maka kalau sekiranya kamu rasa tidak ada, tak nampak kat depan itu, maka ketahuilah bahawa Allah itu sentiasa melihat perbuatan kamu. Ini juga merupakan prinsip untuk sifat ihsan, berbuat baik sama manusia. Mana katanya apabila kita solat untuk dapatkan khusyuk, mestilah kita sentiasa rajak ataupun mengharap kepada Allah SWT, di mana kita boleh letakkan bagaimana kalau kita jumpa menteri, bagaimana kalau kita jumpa raja, sultan dan sebagainya. Bagaimana bila kita jumpa mereka ini, kita tak lepas pandang mereka, berpaling pun tak, semata-mata nak tengok. Kalau kita jumpa ulama dan sebagainya, begitulah maksudnya. Kalau solat ini, bagaimana kalau kita jumpa dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita menjumpa dengan ulama ataupun ahli-ahli ilmu dan sebagainya, kita tak akan berpaling kalau tak ada urusan yang penting. Duduk depan, menghadap dan tak berkelit dan sebagainya. Begitulah sepatutnya kita lakukan dengan pencipta kita Allah SWT. Kita solat bahkan sepatutnya lebih tinggi lagi. Dan kemudiannya yang ketiganya, bahawasanya engkau mengetahui, bahawasanya ia mengetahui apa ataupun akan barang yang di dalam hatimu. Bukannya ini ayat guna bahasa lama, barang ataupun apa yang ada di hatimu, maka selesaikan ilmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Maksudnya penulis katakan di sini, apabila kita mula angkat takbir, apabila kita mula berniat untuk solat, maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sunyikanlah, khalikanlah, kosongkanlah jiwa kita, kosongkanlah fikiran kita daripada urusan duniawi. Kita hanya ingat Allah SWT sahaja. Itulah 3 perkara untuk kesempurnaan niat kita. Yang mana sempurnanya niat, maka insya-Allah salat juga kita sempurna dan untuk mendapatkan khusyuk kepada Allah SWT. Kemudian terus lagi selepas niat dengan takbiratul ihram, perkara yang menyempurnakan takbir itu 3 perkaranya. Yang pertamanya, bahawa engkau takbir akan sebagai takbir yang sahih Nabi jazam. Maksudnya bila angkat takbir itu, maknanya itulah takbir yang sebenar-benarnya. Mati kat situ, tak ada lagi was-was, tak ada lagi syak. Maknanya bila kita kata Allahu Akbar itu, maknanya kita sudah pun mulakan solat tanpa was-was lagi, tanpa syak lagi. Kemudian yang bahawa engkau angkatkan 2 tangan berbetulan 2 telinga. Maknanya kita angkat, cara angkat takbir itu, angkat tangan berbetulan 2 telinga. Sama ni, tak ada tinggi sangat, tak ada rendah sangat. Ini Syekh Dawud Al-Fatani rahimahullah ambil yang pertengahan. Sebab ada riwayat yang kata bahawa Nabi angkat sedikit rendah lagi, tapi tak ada yang tinggi, belum ada rendah. Yang mana yang diriwayatkan Nabi angkat takbir 2 cara sahaja. Cara sama dengan telinga ataupun rendah sedikit, itu sahaja. Ini sudah juga khilaf, yang mana kalau kita tengok menghentikan kata lain pula akan tengok orang kata yang lain dan sebagainya. Mungkin ilmunya masing-masing
gurunya masing-masing menerima ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan banyak-banyak ilmu tersebut lebih lagi mengharmonikan kehidupan kita, insyaAllah. Jangan pula hukumkan solat itu tak sah, solat itu tak sah dan sebagainya. Kalau rasa solat itu lain macam, maka bincanglah, pergilah bincang dan sebagainya. Dan yang ketiganya, bahawa apabila angkat takbir tersebut adalah nanti engkau hadir untuk solat, maka engkau takbir dengan ta'zim. Maknanya ta'zim ini dengan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya memang itu mulakan dengan bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam solat itu. Itu tiga perkara tentang takbir, yang mana mudah-mudahan takbir inilah sebagai langkah pertama nak masuk solat. Maka kalaulah sengit ataupun kalaulah salah langkahnya, maka sedikit salahlah nak masuk solat tersebut. Kemudiannya yang selepas takbir adalah qiyam ataupun berdiri tegak, yang mana kesempurnaan itu ada tiga juga perkaranya. Yang pertama, engkau jadikan matamu itu pada tempat sujud kamu. Maknanya mata kita itu fokus pada tempat sujud, bukannya di atas, bukannya tengok jam, bukannya tengok slideshow. Kalau kat sini tengok projektor, tengok skrin ke depan dan sebagainya. Mata kita mestilah berada di bawah, yang mana juga merupakan makruh untuk kita melilau-lilau mata kita tanpa sebab-sebab yang tertentu, tanpa sebab-sebab yang khusus. Yang mana juga melihat tempat sujud juga untuk menghadirkan salah satu cara untuk menghadirkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula kalau kita tengok tempat sujud, kalau macam ni tak nampak, tak banyak. Tapi kalau kita pergi mana-mana masjid yang kapeknya ukiran-ukiran kat tempat sujud tu, kita duduk tengok tempat sujud tu, cari ada sabit tak? Ada sabit tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Dia cari yang tu je. Bukan untuk ingat Allah SWT, tapi tengok meliau-liau mata, tengok tempat sujud tapi lain maksudnya. Kemudian yang kedua, bahawa engkau jadikan hati kami itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya, bahawa jangan berbalik ke kanan dan ke kiri, maknanya merosakkan solat tersebut. Dan kemudian yang selepas qiyam berdiri tegak tersebut adalah membaca Al-Fatihah ataupun qiraat. Tiga perkara engkau baca akan bacaan yang sahih dengan takbir dan ketiadaan lahan, iaitu baca dalam keadaan seperti mana kita berguru, dalam keadaan yang betul dari segi matnya, betul dari segi hurufnya, betul dari segi tajwidnya, tanpa kesalahan. Yang mana kesalahan yang kesalahan besar dan kesalahan kecil. Kesalahan besar seperti tukar huruf, tukar baris, kesalahan kecil, mat dan sebagainya. Dan kedua, engkau baca dengan tafakkur. Tafakkur ini berfikir dengan makna-makna surah Fatihah dan surah-surah yang lain itu, dan juga tadabbur akan maknanya. Lepas kita berfikir tentang ayat-ayat itu, kemudian kita cuba untuk tadabbur menafsirkan ayat, kemudian kita terjemahkan dengan untuk masuk ke dalam hati kita. Dan ketiganya, bahawa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca itu, iaitu kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, maha penyayang. Maknanya kita ingat Allah SWT itu maha pemurah dan maha penyayang. Maknanya rezekinya dia akan memberikan kita, dan seterusnya ayat yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah kepada sahaja aku bersujud menyembah, adalah kepada sahaja aku memohon. Kalau dah dalam tu kita minta tolong Allah sahaja, tapi kenapa kita diamalkan kat luar sana, kita tolong orang. Maknanya kita tak amalkan kita baca dalam surah, dalam qiraat kita itu. Itulah kesempurnaan qiraat itu.
mudah-mudahan insyaAllah yang mana mudah-mudahan kita sentiasa sempurna dalam bacaan Fatihah kita. Dalam bacaan Fatihah ini banyak kursus-kursus ataupun seminar-seminar pembacaan Fatihah. Kadang kita tak sedar, kita tak baca sabdu iya kerana kita tak baca sabdu, kita baca iya kerana wa iya kerana sa'in, tak baca sabdu. Kita rasa kita baca betul, tapi bila orang dengar tak betul dan sebagainya. Dan kemudiannya selepas qiraah diteruskan lagi untuk sempurna salat rukuk. Adapun kesempurnaan rukuk itu pada 3 perkara. Bahawasanya engkau ratakan belakang serta lehermu, maka jangan engkau merendahkan dan tinggikan kepalamu. Maksudnya kita mestilah rokok ini dalam bentuk L bagi mereka yang mampu. Kalau yang sakit belakang tak apa, kita mampu. Tapi kalau yang sihat dalam bentuk L, bukan nak jadi U, tapi dalam bentuk L sahaja. Jangan terlebih-lebih, tapi jangan pula terkurang-kurang. Ambillah sederhana sahaja. Dan juga kepala mestilah bertempat sudut, bukannya kepala mendongak. Tak tahulah cara apa tu, tapi kepala mestilah, mata mestilah menghadap tempat sudut. Bahawa engkau hantarkan 2 tapak tanganmu di atas lutut 2 lututmu dan engkau jarakkan antara anak jarimu. Yang mana yang kedua dapat rukuk yang sempurna, iaitu meletakkan jari atau tangan kita atas lutut kita. Maknanya kalau kita dalam bentuk L, membawa maksud siku kita akan straight ataupun lurus. Dan kemudian bila dah letak tangan, letak tapak tangan atas lutut, pegang, buka sedikit jarinya. Dan kemudian yang ketiga, bahawa engkau tomak-ninahkan rukukmu dan dibaca tasbih serta takzim dan ketetapan. Yang mana dalam rukuk, tomak-ninah itu merupakan salah satu rukun dalam rukuk, iaitu tomak-ninah ini ketenangan. Yang mana kita boleh kata selepas 3 kali zikir, 3 kali tasbih, boleh bangun. Yang mana bacaan tasbih itu tak lama, tak sampai 3 minit, 4 minit, mungkin dalam 10 atau 5 hingga 10 saat. Maknanya sekadar yang kita mampu, bukan cepat sangat, bukan cepat sangat, itu masing-masing insyaAllah. Yang mana baca tasbih itu pun bersama dengan takzim, bersama dengan kita tadabbur mana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kita tadabbur makna itu. Mana ini merupakan cara-cara nak dapatkan solat yang khusyuk. Yang mana apabila solat itu khusyuk, maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, akan menjadi realiti lah bagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah, dapat menghalang kita daripada melakukan maksiat, daripada melakukan dosa, daripada melakukan kemungkaran ataupun kefasadan, kerosakan, kemusnahan ekonomi. Itu maksudnya. Maknanya kalau masih lagi berlaku perkara-perkara tersebut, dalam masa yang sama kita masih solat, membawa maksud automatiknya solat kita itu masih ada lagi sedikit kecacatan untuk kita perhatikan. Afala ta'qilun, agar kamu tidak berfikir bersama-sama kita perbetulkan solat kita untuk mendapat solat sempurna. Kemudiannya selepas rukuk ada sujud, yang mana kesempurnaan sujud itu 3 perkara. Bahawa engkau hantarkan 2 tanganmu berbenturan dengan bahumu. Maknanya letak tangan di atas lantai itu sama dengan bahu kita, bukan ke depan sangat sampai lepas kepala kita, bukannya ke belakang sangat sampai kat lutut kita. Maknanya hampir-hampir nak ke bahu. Mungkin sini kalau sebab saya ni duduk ajar mu'alaf, sebab mu'alaf nama ni perempuan, so kita tengoklah gambar
istiwa, maknanya yang kalau perempuan solat dia tangan dia agak ke bawah sikit, tapi tak nak rapat ke siku, rapat ke lutut, maknanya dia kelakar sikit. Kalau kita orang lelaki bersamaan dengan bahu, yang mana ada orang kata solat perempuan pun mesti sama juga, sebab Rasulullah sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, itu sebenarnya masing-masing. Itu saya tak suka nak ambil yang khilaf-khilaf, kita cuma ambil poin-poin yang ditulis oleh Syekh rahimahullah. Yang kemudiannya adalah engkau tegakkan dua lenganmu daripada dua lambungmu, dan janganlah engkau hampirkan keduanya kepada bumi. Maksudnya kena buka tangan itu sedikit. Kalau tangan solat sendirian, bukalah sedikit. Tapi kalau tangan solat berjemaah, berhimpit-himpit pula, janganlah pakai buka tangan. Kerana pakai berhubut ke imam sujud, dia bunyi Allahu Akbar, imam nak sujud dia terus seorang kita sampai ke bawah buka tangan sebab berhubut. Takut nanti kalau lambat nanti tak ada buka tangan. Ikutlah keperluan, ikut keadaan semasa. Bahawasanya engkau tawadinahkan pada sujudmu dan mengucap tasbih kamu sudah takzim, ini sama juga dengan rukuk, yang mana dalam kerja sujud ini ada subhanallahi wa bihamdihi, mestilah kita tawadinah. Tawadinah ini mana duduk berehat, tenangkan diri dalam keadaan tempoh dia 3 kali tasbih bersama dengan kita tadabbur, dan juga kita ta'zim, dan juga kita faham maksudnya untuk dapatkan solat yang khusyuk. Kemudian duduk antara dua sujud, ada 3 perkara. Kau duduk atas tapak kakimu yang kiri dan kau dirikan kakimu yang kanan. Jika tahiyat awal dan kau terwarkan yang kiri di bawah betis kakimu kanan pada tahiyat akhir. Ini merupakan sunnah Nabi SAW, yang mana apabila duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, mana tangan ataupun punggung ataupun lambung kita itu duduk di atas kaki kiri, kaki kanan kita berdiri tegak. Ini merupakan apa yang ditunjuk oleh Syekh rahimahullah, bukannya nak kata yang tak berdiri itu yang lebah tu tak sah. Ini untuk solat yang sempurna sebagaimana Nabi SAW solat. Kemudian yang kedua, engkau tasyahud dengan ta'zim, baca tahiyat, duduk tasyahud dengan ta'zim, dan engkau selawat akan Nabi dengan sempurna selawat, dan akan keluarganya dan sahabat, dan kemudiannya engkau doakan bagi dirimu dan bagi segala mukminin. Maksudnya bila kita baca tahiyat, kita baca tasyahud itu sama juga seperti perkara ataupun kerja-kerja zikir yang lain. Subhanallah ala, subhanallah azim, baca Fatihah, baca surah sampai Allah dan sebagainya, itu sama juga dengan tahiyat. Untuk dapatkan solat yang khusyuk, solat yang sempurna, hendaklah kita cuba untuk tafakkur dan juga mentadabbur dan juga memahami apa yang kita baca dalam tahiyat tersebut. Yang mana yang saya terbaca At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dalam ini, dalam bab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana nak sebut ibadillahi shalihin itu kalau kita solat tak sempurna. Hamba-hamba Allah yang solat ini maksudnya hamba-hamba Allah yang solat yang sempurna dan khusyuk. Tapi bagaimana nak terima doa kita kalau kita pun tak termasuk dalam ibadillahi shalihin? Itu nak katakan betul-betul tadabbur, kita boleh memahami, maka insya-Allah akan dapat melahirkan solat kita yang khusyuk, dan kemudian kita layak untuk dapat masuk dalam ibadillahi shalihin. Boleh iman ibadillahi shalihin. Itulah kalau rajin membaca
baca. Dan kemudiannya selepas kita membaca tahiyat, membaca selawat, dan kemudiannya yang ketiga itu akan bagi dirimu dan bagi semua mukminin. Maksud dia sebelum bagi salam tersebut, selepas baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila fil alamin innaka hamidum majid itu, maka ambillah masa luang singkat itu, doakan kepada diri kita dan kepada seluruh muslimin muslimat yang mana daripada hadis Nabi SAW sebenarnya Nabi baca Allahumma ya muqallibal qulub ataupun Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang membolak-balik hati, kekalkanlah hati kami dalam agama kamu. Dan kemudiannya doa yang lain, Allahumma ighfir lana dzunubana wa ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosaku yang mana yang awal yang telah dilakukan, yang mana yang akan dilakukan, yang mana yang tersembunyi, yang mana yang nampak. Sesungguhnya perkara ini yang maha iya, awal dan juga yang akhir, dan seterusnya. Namanya kita merafakkan, kita rojak dan minta kepada Allah SWT. Awal salat itu kita dah minta kepada Allah SWT, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian akhir salat kita minta lagi, kita baca lagi, berharap kepada Allah SWT. Itulah kita sebagai hamba sentiasa mengharap kepada Allah SWT, bukannya kita mengharap pada hamba-hambanya yang mana sama juga seperti kita. Dan kemudiannya yang terakhir iaitu salam, yang mana ada pun kesempurnaan salam itu bahawa engkau salamkan dengan sempurna, bahawa ada ia serta niat yang sebenarnya, dan salam engkau itu akan orang yang ada pada kanan engkau dan pada malaikat dan mukminin, jin dan ins manusia, demikian lagi pada yang kiri. Nah, katanya bila kita bagi salam itu adalah salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Kemudiannya kanan itu yang rukun, mestilah kita mendahului yang kanan. Dan bila dah bagi salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri itu sudah jadi sunat. Maknanya kalau kita nampak ada segala sebelah kita dan sebagainya tak bagi salam sebelah kiri, maknanya dia ambil yang rukun sahaja. Mungkin pahala daripada sesempurna sangat, tak apalah, ambil sunat lain. Kita jangan cepat-cepat rasa macam sunat, macam hukum tu cepat sangat turun. Maknanya kita sedang berilmu seperti mana untuk kesenangan solat pertama tadi, iaitu mestilah ada ilmu tentang solat, yang mana yang rukun, yang mana yang sunat, yang mana yang harus, yang mana yang batalkan solat dan sebagainya. Dan juga mestilah masa bagi salam itu ada niat untuk keluar dari solat. Dan juga jagalah terlampau tak nak bagi salam sampai rasa nak terteling lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing ke belakang bukan bila nampak siapa kat belakang kita kan boleh. Cukuplah sekadar orang belakang nampak pipi kita. Mana katanya kita mestilah berhati-hati dengan dada kita, sebab kalau silap langkah kita bagi salam tu dah cantik, solat dah cantik, dah tadabbur, tafakkur, segala-galanya cantik. Tapi bila salam tu terlupa, terlari sikit, kita pergi alihkan dada kita daripada kiblat, automatik solat itu sudah pun terbatal. Jadi berjaga-jaga solat dengan cara yang sederhana, jangan kurang, jangan terlampau lebih. Jadi terakhir selepas salam ada satu lagi, iaitu kesempurnaan ikhlas pada tiga perkara. Yang pertamanya, bahawa engkau tuntut dengan solat itu dengan keredaan Allah, dan jangan engkau tuntut akan
contoh manusia. Yang keduanya, engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Yang ketiganya, bahawa engkau meliharakan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Yang mana daripada solat ini, hendaklah kita buat solat tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab kerana manusia. Alamak, bahkan bapak betul datang solat sini, Allah solat sunnah banyak sikit lah. Itu juga bapak betul ni solat sunnah banyak, sebab bakat bapak betul. Dan kemudiannya sama juga daripada solat itu, kalau kita ikhlas dengan solat yang kita lakukan, maka selepas bagi salam itu kita rasa ketenangan, kita akan rasa keseronokan, kita akan rasa nampaknya solat, waktu solat selepas ini cepat-cepat. Kalau boleh selepas bagi salam itu nak solat yang lain pula. Kalau solat zuhur, lepas bagi salam itu solat asar pula, dan solat isya. Jadi insyaAllah sama-sama kita solat isya. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang baik itu, yang lemah itu datang dari diri saya sejak ada lemah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kita kekuatan untuk sama-sama kita beramal ataupun bersolat dengan dalam keadaan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya solat kita melaknat kita sendiri. InsyaAllah mohon ampun dan maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.